Okey, oleh sebab tu kita ada satu lagi option, iaitu teorem Chebyshev. Tak kisahlah dia simetri ke, dia tak simetri ke, dan lebih lagi lagi dia longgar lagi, kita boleh gunakan dia untuk sampel ataupun populasi. Itu untuk teorem Chebyshev sebagai alternatif. Dan untuk membuat conclusion begini pun, at least ada satu lagi, iaitu kita tak kisahlah dia simetri ataupun tidak, tak kisahlah dia populasi ataupun sampel, kita boleh gunakan teorem Chebyshev ni. Tapi teorem Chebyshev ni dia pun terhad. Dia kata apa? Untuk semua jenis data kita, tak regardless, tak kisahlah apa bentuk, abaikan simetri ke tak simetri tadi kan. Pencong kanan ke, pencong kiri ke, simetri ke, loceng ke, tak loceng ke, populasi ke, sampel ke, kita boleh buat conclusion ni based on teorem Chebyshev. Yang penting kita ada asas. Asas yang pertama tadi berdasarkan peraturan simetri. Asas yang kedua berdasarkan teorem Chebyshev. Dalam asas tu penting. Kita bukan buat suka-suka. Maknanya asal ni ada teori behind dia yang kita gunakan. Iaitu sekurang-kurangnya 1/1/K kuasa 2 darab peratus data kita berada dalam selang mu campur tolak K sigma. Dia bagi umum. Dia tak ada 68% tak ada, 95% tak ada, 99.7% tak ada. Yang tiga nombor tu eksklusif untuk empirical saja. Kalau untuk Chebyshev, dia kata ni, kalau you buat selang mu campur tolak K sigma, itu berapa persen? Iaitu 1/1/K kuasa 2 darab dengan 100. Okay, contohnya, kalau saya nak kira K ni dulu. Kita faham dulu sebelum kita kira. Dia bergantung pada K. Dia kata tadi, bila kita nak cerita selang data kita dalam lingkungan berapa peratus, selang kita dalam lingkungan berapa peratus, kan? 68% ke, 95% ke, atau 97% untuk empirical. Untuk Chebyshev dia tak ada tiga tu. Dia bergantung pada K. Iaitu kita perlukan kalau saya nak buat selang mu campur tolak K sigma. Mu campur tolak K sigma. Okey, mu campur tolak K sigma. K ni berapa? Kalau tadi kita buat kalau K ni sama dengan 1. Kalau K ni sama dengan tak boleh. Kat sini dia K mesti lebih besar daripada 1. Ini syarat dia. Kalau K sama dengan 1 dia jadi kosong. Ni nampak dia punya limitation dia. K must be greater than 1. K must be greater than 1. Okey, kalau kita ambil 2 lah. Kita ambil K sama dengan 2. Kalau saya buat selang mu campur tolak 2 sigma. Saya nak buat selang mu campur tolak 2 sigma. Kalau empirical, mu campur tolak 2 sigma tadi senang. Kita hafal dia adalah 95%. Kalau Chebyshev berapa? Adakah 95%? Kena kira dulu. Tak mesti dia 95%. Iaitu berapa persen untuk Chebyshev guna ni? 1/1/K kuasa 2 darab dengan 100. Kira lah. 1/1/2 kuasa 2, 1/4 darab 100. 1/1/4, 3/4 daripada 100, 75%. Terbalik pula kan? Rendah pula. Chebyshev berbeza. Chebyshev mengatakan kurang 75%. Kalau K sama, kalau selang mu campur tolak 2 sigma, untuk Chebyshev ialah 75%. Untuk empirical ialah 95%. Tapi tengok apa ayat yang digunakan. Peraturan empirical dia menggunakan peraturan empirical dia menggunakan apa? Dia menggunakan sekurang-kurangnya 95%, lebih kurang 95%. Lebih kurang 95%. Maknanya plus minus 95%. Tapi bagi Chebyshev, dia tak gunakan perkataan lebih kurang. Dia gunakan perkataan yang ini. Sekurang-kurangnya. Berbeza Sekurang-kurangnya maksudnya apa? Tak boleh kurang daripada 70%. Jadi kalau bagi Chebyshev, kalau selang kita mu campur tolak 2 sigma, mu campur tolak 2 sigma, dia adalah untuk selang sekurang-kurangnya saya ringkaskan sekurang-kurangnya 75%. Apa maksud sekurang-kurangnya 75%? 75% dan ke atas. 75% dan ke atas. Selang kita antara, data kita antara mu tolak 2 sigma dan mu campur 2 sigma. Nampak tak? Untuk Chebyshev. Okey. Satu lagi. Tadi kita ada selang mu campur tolak. Dia tak seperti 2, mungkin 3.
Ni adalah boleh test. Kalau 3 berapa? 3, 1 tolak 1/3 kuasa 3, 1/9 darab 100. Lebih kurang berapa? 8/9. 8 bahagi 9. Darab dengan 100. 88 point lebih 88 point. Saya ambil 2 titik peluang. 88.89%. Iaitu sekurang-kurangnya 88.89% data. Sekurang-kurangnya 88.89% data dalam selang mu tolak 3 sigma dan mu campur 3 sigma untuk Chebyshev. Begitu juga untuk K yang lain. Jadi dia bergantung pada nilai K selang yang kita nak. Nampak dia berbeza sikit. Kita boleh beri pilihan. Kalau dia tidak, kalau kita nak abaikan bentuk dia sama ada simetri ataupun tidak. Okay, kalau berdasarkan contoh, ini contoh saya ada purata dan sisian piawai. Purata dan sisian piawai bagi keuntungan 50 buah syarikat. Purata dia 34.6 ribu. Ini contohlah 34.6 ribu. Sisian piawai dia 49.3 ribu. Kat sini kita tidak mempunyai kita andaikan kita nak gunakan teorem Chebyshev kerana kita tidak mempunyai maklumat simetri tersebut. Kita tak tahu pun data dia bentuk apa. Kalau kita tak tahu data dia berbentuk apa dan kita tak guna dan kita tidak boleh membuktikan dia berbentuk simetri, kita tak ada pilihan setakat ni. Kita gunakan teorem Chebyshev. Iaitu katalah saya nak gunakan K sama dengan 2. K sama dengan 2 tadi dah kira sama dengan 75%. K sama dengan 2 ni bermaksud selang yang kita bentuk ialah mu campur tolak 2, mu campur tolak 2 sigma. Mu 34.6, sigma 49.3. Iaitu negatif 64 dan 133.2. Negatif 64 ni ialah kalau unit dia ialah RM ribu, iaitu negatif 64,000. Negatif ni bermaksud rugi kan. Firma tersebut rugi. Selang dia keuntungan antara negatif 64,000 hingga 132.2,000 ialah RM 133.2,000. Itu selang dia. Negatif 64,000 hingga 133,200. Berapa persen? Ni dia. Sekurang-kurangnya 75%. Jawapan dia mesti ditulis begini. Sekurang-kurangnya 75% syarikat. Kalau kita ada 100 syarikat, iaitu 75 daripada syarikat tersebut memperolehi keuntungan di antara negatif 64% hingga RM133,200. Iaitu dengan menggunakan teorem Chebyshev. Tertakluk kepada subjek tu nilai mu dan nilai sigma dia. Min atau X bar ataupun S. Dalam kes ni kita boleh gunakan sampel.